Bertemu lagi dalam CRY News Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam sejahtera. Tajuk hari ini, Kes Jana Wibawa Arahan Atasan dari PMO. Saksi deda perkara mengejutkan di mahkamah. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini. Kita teruskan. Hari ini kita bawakan satu perkembangan penting daripada perbicaraan kes Jana Wibawa yang melibatkan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa yang menarik perhatian kali ini ialah keterangan seorang saksi pendakwaan dari Kementerian Keuangan yang mendakwa bahwa pihak kementerian menerima arahan daripada pihak atasan untuk memproses permohonan syarikat yang telah disorkan oleh pejabat Perdana Menteri atau PMO pada ketika itu. Tetapi persoalan besarnya ialah apakah maksud sebenar arahan atasan dan dari manakah arahan itu datang. Menurut laporan bernama yang diterbitkan oleh Malaysia Kini, saksi pendakwaan ke-25 Datin Rosni Muhammad Yusof memberitahu Mahkamah Tinggi bahwa ketika beliau bertugas sebagai setiausaha bahagian syarikat pelaburan kerajaan di Kementerian Keuangan, beliau dimaklumkan oleh ketuanya ketika itu, Datuk Jamjuri Abdul Aziz, mengenai arahan berkenaan. Rosni menjelaskan bahwa dalam struktur pentadbiran kerajaan, sesuatu arahan yang dicatatkan dalam dokumen atau minit merupakan asas untuk penjawat awam mengambil tindakan. Menurut keterangannya, aliran arahan itu bermula daripada pejabat Perdana Menteri, kemudian pergi kepada pejabat Menteri Keuangan sebelum disampaikan kepada bahagian berkaitan di Kementerian Keuangan. Dan disinilah perkara yang menjadi perhatian ramai. Rosni memberitahu mahkamah bahwa sekiranya beliau tidak menerima arahan tersebut, beliau tidak akan menjalankan penilaian berkenaan. Antara perkara yang dikaitkan dengan arahan tersebut ialah permohonan KCJ Engineering Sendirian Berhad bagi proyek membina jalan baharu yang menghubungkan Felda Bukit Jalor ke Gemas Negeri Sembilan. Menurut keterangan saksi, KCJ Engineering sebelum ini telah lulus penilaian bagi syarat mandatori dan keupayaan keuangan. Namun syarikat tersebut dikatakan gagal pada penilaian keupayaan teknikal. Lebih menarik, saksi itu turut memberitahu bahwa syarikat berkenaan pernah mempunyai rekod proyek sakit dan prestasi kerja semasa yang tidak memuaskan. Bagaimanapun, berdasarkan keputusan mesyuarat jawatan kuasa penilaian kontraktor pada 26 Februari 2021, syarikat itu kemudiannya didapati lulus kriteria penilaian dan disorkan untuk dipertimbangkan secara rundingan terus pada Menteri Keuangan. Persoalan yang timbul ialah mengapa berlaku perubahan dalam proses penilaian tersebut. Menurut Rosni, terdapat arahan bertulis daripada pejabat Perdana Menteri yang menjadi asas kepada tindakan yang dilakukannya. Namun begitu, ketika pemeriksaan balas oleh Peguam Bela Muhyiddin, Datuk Amir Hamzah Harsad, satu perkara penting turut muncul. Peguam bertanya sama ada Rosni menerima arahan secara terus daripada Tan Sri Muhyiddin. Jawabannya ialah tidak. Rosni menjelaskan bahwa beliau tidak menerima arahan secara terus daripada Muhyiddin. Sebaliknya, beliau menerima arahan melalui struktur pentadbiran kerajaan yang menurut keterangannya datang daripada pejabat Perdana Menteri. Peguam kemudian membangkitkan persoalan sama ada terdapat dokumen yang menunjukkan Muhyiddin sendiri mengarahkan supaya syarikat tersebut diberikan proyek secara rundingan terus. Dalam keterangannya, Rosni menjelaskan bahwa dokumen yang beliau terima adalah arahan daripada pejabat Perdana Menteri untuk penilaian dilakukan. Ini merupakan perbezaan yang sangat penting. Arahan daripada pejabat Perdana Menteri tidak semestinya sama ada bukti bahwa Perdana Menteri sendiri memberikan arahan secara langsung. Dan perkara inilah yang tentunya menjadi antara sebab ataupun aspek yang perlu diperhatikan sepanjang perbicaraan. Untuk rekod, Muhyiddin sedang berdepan 7 pertuduhan berkaitan kes Jana Wibawa. 4 pertuduhan melibatkan dakwaan menggunakan kedudukannya untuk menerima suapan berjumlah Rm223.3 juta bagi Parti Bersatu daripada 4 syarikat serta seorang individu. Beliau juga mendapati 3
pertuduhan berkaitan penerimaan uang hasil daripada aktiviti haram berjumlah 200 juta. Namun kita perlu tekankan bahwa kesemua pertuduhan masih dalam proses perbicaraan dan Muhyiddin belum didapati bersalah. Apa yang kita dengar sekarang ialah keterangan saksi-saksi di mahkamah dan bukannya keputusan akhir mahkamah. Jadi apakah sebenarnya yang kita boleh simpulkan daripada perkembangan terbaru ini? Salah satu perkara yang boleh kita pikirkan ialah keterangan saksi menunjukkan wujudnya satu rantaian arahan pentadbiran yang melibatkan Perdana Menteri dan Kementerian Keuangan. Kedua, terdapat persoalan mengenai proses penilaian KCJ Engineering yang pada peringkat tertentu gagal dalam penilaian teknikal, tetapi kemudiannya disorotkan untuk rundingan terus. Apapun, semoga yang salah tetap bersalah. Semoga perbicaraan ini berjalan dengan tulus dan lancar. Kita jumpa lagi, bye-bye.